Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk sains tingkatan 3 KSSM, kali ini kita akan teruskan dengan bab 9 cuaca angkasa lepas dengan subtopik 9.1 aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Dan video kali ini akan memfokuskan kepada bahagian 2 untuk subtopik ini, iaitu magnetosfera bumi dan kepentingannya. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat menguasai 9.1.2 iaitu mewajarkan kewujudan magnetosfera bumi serta kepentingannya. Jom kita lihat terlebih dahulu medan magnet bagi bumi kita. Ini adalah gambar rajah ilustrasi tentang medan magnet bumi kita. Yang mana kita dapat lihat di sini, ini adalah kutub utara dan juga kutub selatan untuk magnet. Okey, sementara ini pula adalah kutub utara dan kutub selatan yang merupakan paksi bagi putaran bumi kita. Okey, sedikit berbeza sudutnya daripada kutub utara magnet. Okey. Dan kita boleh lihat di sinilah kompas biasanya akan menunjukkan ke arah kutub utara. Jom kita lihat pula magnetosfera bumi. Pada gambar rajah ini, anda dapat lihat terdapat matahari yang mana kita sedia maklum terdiri daripada zarah-zarah yang berbahaya yang akan dibawa oleh angin surya. Dan angin surya ini akan mendekati bumi dengan kelajuan yang tinggi. Tetapi bumi dilindungi oleh magnetosfera seperti mana gambar rajah yang kita dapat lihat, terdapat corak medan magnet yang berwarna biru. Okey, dan inilah dia yang kita kenali sebagai magnetosfera bumi. Dan ini adalah gambar rajah daripada laman web NASA. Okey, yang kita dapat lihat jelas terdapat perubahan daripada bentuk corak garisan medan magnet pada magnetosfera bumi. Okey, kita dapat lihat di sini semakin menjauhi matahari, maka coraknya akan lebih kelihatan memanjang ke belakang dan membentuk seperti ekor. Okey, dan ekor ini akan terbentuk apabila pada kedudukan yang lebih jauh daripada matahari. Sementara ini pula adalah kedudukan yang berhampiran dengan matahari. Okey, dan ini yang berwarna kuning ini pula ialah angin surya, iaitu kita dapat lihat kesan daripada angin surya yang membawa zarah-zarah yang berbahaya. Dan inilah dia magnetosfera bumi. Jadi ini adalah gambar rajah magnetosfera bumi daripada laman web NASA. Okey, apakah dia yang sebenarnya magnetosfera bumi ini? Magnetosfera bumi ini sebenarnya adalah suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi. Okey, kita dapat lihat pada gambar rajah ini ada bumi di tengah-tengah ini. Okey, di mana medan magnet bumi dalam magnetosfera. Okey, di sinilah medan magnet bumi. Okey, merupakan gabungan medan magnet bumi itu sendiri dan juga medan magnet ruang angkasa lepas. Jadi, gabungan kedua-dua medan magnet ini membentuk medan magnet bumi di dalam magnetosfera yang kita kenali sebagai magnetosfera. Sekarang, jom kita lihat pula perbandingan atau perbezaan di antara medan magnet bumi dengan magnetosfera bumi. Ini adalah medan magnet bumi yang telah pun kita lihat tadi. Okey, yang mana mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Okey, dan berhampiran dengan kutub utara dan kutub selatan secara magnetnya ialah paksi bagi putaran bumi yang mana juga mempunyai kutub utara secara geografinya dan juga kutub selatan secara geografinya. Okey, jadi kita dapat lihat bentuk medan magnet yang hampir seimbang kiri dan kanan. Okey, sementara ini pula adalah
gambar wajah bagi magnetosfera bumi. Ianya berbeza bentuknya daripada medan magnet bumi. Kerana kita dapat lihat ya, di sini adalah matahari dan yang kita nampak cahaya yang berwarna merah dan jingga ini adalah fenomena matahari yang datang dan cuba untuk menghampiri bumi. Tetapi dihalang oleh magnetosfera, dan bentuk magnetosfera bumi adalah berbentuk seperti ekor di bahagian yang menjauhi matahari. Semakin jauh daripada matahari, maka medan magnetnya akan semakin memanjang dan membentuk seperti ekor. Jadi kita dapat lihat di sini ya, perbezaan medan magnet di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ini. Jadi nampak beza di sini medan magnet bumi dan juga bentuk magnetosfera bumi. So perbezaan yang kita dapat lihat ya, sebenarnya corak garis medan magnet bagi bumi akan berubah sedikit sahaja. Tetapi ianya berbeza dengan magnetosfera bumi. Corak garisan medan magnetnya berubah dengan banyak kerana ia berinteraksi dengan angin suria. Jadi, dia adalah mengikut perubahan pada angin suria. Juga, bentuknya seakan-akan mempunyai ekor yang panjang, iaitu apabila ia berada pada kedudukan yang menjauhi matahari. Jadi inilah dia perbezaan di antara medan magnet bumi dan juga magnetosfera bumi. Kita sedia maklum bahawa fenomena angin suria banyak memberi kesan kepada perubahan bentuk corak garisan medan magnet bagi magnetosfera bumi. Jadi jom kita lihat apakah dia angin suria ini. Kita ulang kaji semula. Angin suria seperti mana dalam gambar wajah yang mana ditunjukkan oleh anak panah tersebut ialah fenomena angin suria yang mendekati bumi. Oleh itu, ianya dihalang oleh magnetosfera bumi. Jadi angin suria ini sebenarnya membawa zarah yang berbahaya, iaitu yang terdiri daripada zarah alfa, elektron dan proton. Yang mana ianya adalah daripada matahari dan dilepaskan ke angkasa lepas dengan kelajuan yang tinggi. Jadi, zarah-zarah ini daripada matahari akan bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi dan dikenali sebagai angin suria. Dan perubahan angin suria ini berlaku kerana bilangan zarah berbahaya ini ataupun tenaga dalam zarah-zarah yang berbahaya ini mungkin ubah-ubah. Kandungannya di dalam suatu angin suria. Jadi, inilah yang menyebabkan bentuk magnetosfera juga berubah-ubah kerana magnetosfera akan bergantung ataupun dipengaruhi oleh fenomena angin suria ini. Sekarang, mari kita mempelajari pula tentang pembentukan magnetosfera bumi. Magnetosfera bumi terbentuk daripada hasil interaksi di antara dua jenis medan magnet, iaitu medan magnet yang dibawa oleh fenomena angin suria dan juga interaksinya bersama dengan medan magnet bumi itu sendiri. Jadi, apabila terdapat perubahan kepada angin suria iaitu daripada segi kelajuannya, suhu ataupun ketumpatannya, maka ia juga akan memberi kesan kepada perubahan magnetosfera bumi kerana magnetosfera bumi merupakan interaksi di antara medan magnet angin suria yang dibawa oleh angin suria dan juga medan magnet bumi itu sendiri. Bagaimanakah sebenarnya magnetosfera bumi ini dapat melindungi bumi? Magnetosfera bumi melindungi bumi dengan cara menghalang zarah-zarah yang berbahaya daripada matahari yang dibawa oleh angin suria daripada sampai ke bumi. Jadi, bumi dilindungi daripada zarah-zarah yang berbahaya seperti alfa,
proton dan elektron. Yang kedua ialah zarah-zarah yang berbahaya ini tadi tidak dapat melintasi garisan medan magnet di dalam magnetosfera bumi dengan mudah. Dan yang ketiga ialah sebahagian besar zarah-zarah yang berbahaya tadi akan dipesongkan ke sekeliling bumi dan ianya dapat dielakkan daripada sampai ke bumi. Dan inilah yang menunjukkan fungsi magnetosfera bumi yang menghalang zarah-zarah berbahaya daripada matahari yang dibawa oleh angin suria daripada sampai ke bumi. Kepentingan magnetosfera bumi kepada bumi. Yang pertama ialah untuk melindungi bumi kita daripada kesan-kesan buruk yang disebabkan oleh zarah-zarah berbahaya daripada angin suria. Dan seterusnya ialah untuk melindungi hidupan yang berada di bumi, daripada kesan-kesan buruk tadi. Dan ini juga dikenali sebagai sekatan biologi, iaitu untuk melindungi biodiversity, menyekat kesan-kesan buruk daripada terkena hidupan-hidupan yang terdiri daripada manusia, haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. Yang ketiga ialah untuk mengurangkan tekanan kepada atmosfera bumi itu sendiri daripada fenomena angin suria. Ini kerana angin suria yang datang dengan kelajuan yang tinggi dapat memberi tekanan yang tinggi kepada atmosfera bumi. Dan yang terakhir ialah untuk melindungi sistem telekomunikasi, sistem navigasi dan juga sistem talian kuasa elektrik di bumi. Jadi, dengan banyaknya kepentingan magnetosfera bumi kepada bumi dan juga kepada kita sebagai hidupan di bumi, maka magnetosfera ini amat-amat penting. Dan apakah yang akan berlaku jika bumi kehilangan magnetosferanya? Jadi, kesan buruknya ialah antaranya kompas tidak berfungsi dengan betul. Seperti mana yang kita sedia maklum, kompas akan menunjukkan arah utara dan selatan bumi. Tetapi apabila tiada magnetosfera bumi, maka kompas tidak dapat berfungsi. Seterusnya ialah satelit juga akan rosak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan seterusnya, sistem telekomunikasi dan juga sistem navigasi akan terganggu. Yang seterusnya, kesan buruk apabila kehilangan magnetosfera ialah terhadap hidupan di bumi, iaitu kesihatan akan terganggu. Juga DNA juga dijangka akan berlaku mutasi kerana akan menerima sinaran kosmik yang banyak sampai ke bumi. Dan akhir sekali, aurora borealis juga akan berbeza daripada yang kejadian ataupun fenomena aurora yang kita boleh dapati sekarang ini di kutub utara dan kutub selatan. Jadi ianya tidak akan sama lagi. Oleh itu, kita perlulah bersyukur dengan anugerah Tuhan kepada kita dengan adanya magnetosfera bumi. Thank you, magnetosfera bumi. Itu saja perkongsian kali ini berkenaan tentang magnetosfera bumi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel Cikgu. Bye semua!